Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam kalender jenayah dan untuk laporan minggu ini, kita mulakan dengan kes membabitkan sindiket gores dan menang. Dijanjikan hadiah lumayan termasuk bakal memenangi wang tunai bernilai RM150,000. Itu antara taktik digunakan sindiket gores dan menang bagi memperdaya beberapa individu untuk meraih pendapatan lumayan dalam masa singkat. Dan perkara itu didedahkan seorang lelaki yang mengeluarkan wang KWSP-nya untuk diserahkan kepada kumpulan sindiket berkenaan. Dan kumpulan itu menjanjikan serta memaklumkan bahawa dia berpeluang mendapat 3 kali ganda wang kemenangan jika menyerahkan wang seperti mana yang dijanjikan. Dia ditemui Harian Metro ketika membuat aduan di PPIM. RM6,000 lah. RM6,000 lah. Saya pun cari-cari dia. Lepas tu dia pun macam tak ada respon lah. Setiap kali saya mari tanya, dia orang cakap, tak. Saya cakap, you call dia lah. Dia cakap dia pergi Singapura. Tak. Oh. Banyak kali lah bang, saya pun fed up lah bang ni. 20 Februari ni bulan 2 bang, 27 bang. Beberapa individu kerugian lebih RM120,000 termasuk hasil wang simpanan pekerjanya akibat diperdaya sindiket gores dan menang minggu lalu. Seorang mangsa yang hanya mahu dikenali sebagai Anwar, 55 tahun berkata dia dipelawa seorang lelaki muda untuk menggores sekeping kad yang didakwa mengandungi hadiah lumayan termasuk wang tunai RM150,000. 3 lagi individu turut menerima nasib sama yang tertipu dengan syarikat itu turut membuat aduan kepada Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM dengan kerugian keseluruhan RM300,000. Jadi dia kata dia kata kalau saya mula tak nak, dia kata dia tipu. Dia kata tidak, kita akan ni kalau nak dengar untuk perdagangan lebih lanjut ikut pergi ofis. Saya kata kalau untuk dengar perdagangan lanjut tak apalah kan, pergilah ofis. Datang sini sebab nak dengar cerita je lah kan. Datang sini kemudian tu yang seorang tu lah daripada penerangan dia kata kita sebenarnya ada 5 company. Dia nak duit RM150,000. Dia nak sebab saya dapat RM150,000 dulu, jadi dia nakkan ambil nombor siri aja. Lepas tu duit pulang balik. Ambil pada duit tu kan. Kita nak ambil nombor siri aja. Saya kata betul ke? Betul, kita tak ambil duit, dia kata. Saya tak percaya, dia kata tak percayalah kan. Jadi dia kata jangan tak percaya, dia pergi ambil, dia tunjuk saya duit kat dia. Dia bawa satu beg plastik duit. Kita pun banyak duit, dia kata. Kita tak nak duit, dia kata kan. Kita tak mau. Apabila saya gores, saya telah dapat RM150,000 dan dia bawa kami ke datang bilik ujung tu. Lepas tu dia tahan kami sampai petang. Dia tak bagi keluar, tak bagi tahu orang lain semua. Masa tu sedar, agak sedar. Macam kami rasa macam terpukau. Baru sedar. Baru sedar. Duit dah bagi dah masa tu? Belum, masa tu duit belum bagi, tapi dia bawa apabila kami di sini, kami dipaksa untuk keluarkan duit dalam akaun yang ada. Lima lelaki warga Nigeria dan 2 warga tempatan ditahan membabitkan kes penipuan dana Nigeria yang dikesan aktif sejak 3 tahun lalu. Serbuan 10/15 itu ia hasil maklumat dan risikan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang sejak lebih sebulan lalu. Ketua JSJK Negeri, Asisten Komisioner Azmi Adam berkata, serbuan dilakukan hasil aduan daripada seorang ahli perniagaan berusia 60 tahun yang mendakwa ditipu sindiket berkenaan membabitkan kerugian RM1.46 juta. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara tidak kurang 1 tahun atau tidak lebih 10 tahun atau 6 sebatan. Reman terhadap ibu tiri dan bapa kandung kanak-kanak 5 tahun yang didera sejak 6 bulan lalu direman 7 hari lagi. Perintah tahanan reman sehingga 12 Julai itu dikeluarkan Magistrate Muhammad Reza Azhar Rezali. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan parah. Harian Metro sebelum ini melaporkan seorang kanak-kanak perempuan ditemui ibu kandungnya dalam keadaan lemah dan tidak bermaya dipercayai didera ibu tiri di Rantau Panjang, Kelantan.
Mahkamah Magistrate Sungai Petani menjatuhkan hukuman reman 4 hari terhadap ayah dan ibu Putri Wafa berusia 4 bulan yang cedera disyaki didera bagi membantu siasatan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Asisten Komisioner Muhammad Nasir, ia berkata, suami isteri masing-masing berusia 26 dan 25 tahun itu direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Putri Wafa sebelum ini dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahia selepas diserang sawan ketika berada di pusat jagaan di Sungai Petani. Mangsa mengalami pendarahan dalam otak dan mata disyaki didera menyebabkan bapanya yang juga anggota tentera tampil membuat laporan polis Rabu lalu. Pamer iklan restoran masakan kampung. Itu tindakan sindiket pelacuran yang dikatakan menawarkan khidmat 60 pelacur warga asing. Bagaimanapun, 2 premis di Jalan Tan Bidolah Kuala Lumpur itu diserbu pihak berkuasa dan turut ditahan 2 penjaga premis warga tempatan serta 5 pekerja warga Myanmar. Polis turut merampas pelbagai barangan termasuk wang tunai bernilai RM3,000. 60 GRO ditahan pihak berkuasa dalam 2 serbuan di premis di Jalan Baba of Jalan Tan Bidolah, Kuala Lumpur. Ketua Operasi Skuad Taktikal Khas Anti Maksiat Perjudian dan Gangsterisma, Polis Diraja Malaysia PDRM, Asisten Superintendent Muhammad Nur Nahar Nayan berkata, dalam serbuan pertama, 33 wanita warga Cina ditahan di Jalan Baba of Jalan Tan Bidolah. 27 GRO lagi ditahan dalam serbuan di Jalan Jati of Jalan Bukit Bintang. Semua suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1-B Akta Hiburan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1995, Seksyen 6-1-C dan Seksyen 55-B Akta Immigration serta Seksyen 39B Peraturan Immigration. Seorang lelaki ditahan selepas menjadikan rumah keluarganya sebagai makmal mini memproses dadah di Bukit Gambir, Georgetown, Pulau Pinang. Serbuan 1 pagi itu, polis turut merampas dadah bernilai lebih RM290,000 dan pelbagai peralatan memproses dadah. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Superintendent Guan Bengkan berkata, serbuan dilakukan selepas polis menerima maklumat orang awam dan risikan sejak beberapa minggu lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B-1 Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Sepuluh wanita warga Cina ditahan dalam operasi di sebuah pusat hiburan di Jalan Datuk Keramat, Georgetown, Pulau Pinang. Kesemua ditahan dikesan bekerja tanpa permit sah dan melanggar syarat PAS lawatan kerja. Turut ditahan 6 pelanggan lelaki warga tempatan berusia antara 20 hingga 50-an. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Mio Faridalat Rash Wahid berkata, serbuan dilakukan hasil intipan selama 1 jam di kawasan berkenaan. Siasatan lanjut akan dilakukan mengikut Seksyen 39-B Peraturan Immigration 1963 kerana melanggar syarat PAS lawatan sosial. Sekian dulu untuk laporan kalender jenayah minggu ini. Terus layari laman web Harian Metro dan saluran YouTube bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan video menarik sepanjang minggu ini. Dengan itu, saya Nurul Huda Kosnon dan kru penerbitan My Metro TV mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri. Berhati-hati di jalan raya terutama ketika musim perayaan ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.